Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Rakyat tidak berputus asa untuk turun padang bagi memberi penerangan dan penjelasan sebenar berhubung krisis politik negeri Perak yang dicetuskan dan didalangi oleh UMNO. Usaha berterusan ini dilihat perlu bagi menangkis dakwah dan propaganda UMNO dan Barisan Nasional yang memutarbelikkan fakta berhubung kemelut politik itu. Speaker Pakatan Rakyat V.C. Bakumar dalam ucapannya semalam di Kampung Kubang Hulu Penanti menceritakan apa yang sebenarnya berlaku pada sidang Dewan Undangan Negeri Perak 7 Mei lalu. Apa yang sebenarnya berlaku pada 7 hari bulan Mei di Dewan Undangan Negeri Perak? Saya masuk ke dalam Dewan jam 9.45 dan saya diheret keluar daripada Dewan lebih kurang jam 2.30 pukul 3, di antara 2.30 dan 3. Selagi saya masih berada dalam Dewan belum bersidang lagi. Saya dah buat pengumuman itu beberapa kali, berulang-ulang kali saya kata Dewan belum bersidang lagi. Sebab saya masuk ke Dewan pada pagi itu hanya untuk menguruskan Dewan. Saya nak pastikan semuanya berada dalam keadaan teratur sebelum saya mulakan Dewan. Tetapi saya tidak dapat mengaturkan Dewan. Saya buat beberapa arahan dan arahan-arahan saya tidak diikuti. Saya minta 7 orang yang telah digantung oleh jawatan kuasa hak dan kebebasan untuk keluar daripada Dewan. 3 orang yang telah letak jawatan keluar daripada Dewan. Mereka tak mau keluar. Bukan saja itu. Semuanya satu konspirasi. Satu konspirasi di mana mereka sudah merancang supaya jangan ikut perintah speaker. Semua. Sesiapa saja yang berada dalam Dewan itu, pada hari itu, petugas-petugas Dewan, pekerja-pekerja pentadbiran kerajaan, semuanya telah sepakat jangan dengar apa-apa arahan daripada speaker. Apabila saya memberi arahan kepada penasihat undang-undang negeri, dia tak mau ikut arahan. Apabila saya minta 7 orang keluar, tak mau. Apabila saya minta 3 orang yang letak jawatan keluar, tak mau. Mic saya dipadamkan. Bentara tak mau ikut arahan saya. Semuanya tidak mau ikut arahan saya. Akhirnya mereka, ini sangat penting. Tadi saya ada katakan, Dewan Undangan Negeri pun ada 2. Macam mana boleh ada Dewan Undangan Negeri? Ada 2. Dalam Dewan Undangan Negeri, mereka wujudkan satu lagi sub-dewan, Dewan Kecil. Mana boleh macam ini? Tak pernah berlaku di mana-mana negara. Tak pernah berlaku di mana-mana Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Dalam Dewan Undangan Negeri itu mereka wujudkan satu lagi Dewan yang kecil di satu penjuru, satu sudut. Mereka berkumpul. Apabila berkumpul, kata daripada Jelapang. Kenal kata Jelapang? Kata daripada Jelapang, terus mengisytiharkan dirinya sebagai timbalan speaker. Dia kata, saya timbalan speaker, sekarang saya mengambil alih kuasa speaker. Mana boleh? Selagi speaker masih berada dalam Dewan, tak boleh siapa-siapa lain yang boleh menjadi pengurusi mesyuarat. Dalam perintah-perintah tetap jelas menyatakan bahawa hanya speaker saja boleh jadi pengurusi selagi dia masih berada. Masa itu saya masih berada dalam Dewan, timbalan speaker di satu penjuru, dia kumpul semua ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional dan dia kata sekarang saya mengambil kuasa speaker dan sekarang saya nak lucutkan speaker. Dan dia baca usul, dia kata okey sekarang usul ini untuk pecahkan speaker dan dia minta mereka angkat tangan. Mereka pun angkat tangan dan kata okey semua dah angkat tangan setuju, speaker dilucutkan. Dan seterusnya dia kata, saya ada satu lagi usul depan saya, iaitu untuk melantik speaker baru. Dan dia kata, okey, usul ini dibawa oleh siapa, disokong oleh siapa, yang sokong angkat tangan. Sekali lagi mereka angkat tangan dan kata, okey, speaker baru sudah dilantik. Boleh ke macam ini? Speaker tak boleh dilucutkan dengan cara begitu. Dan pelantikan speaker juga tak boleh dibuat dengan cara begitu. Saya masih ingat macam mana mereka lantik saya dulu. Bagaimana mereka pilih saya sebagai speaker dulu. Bukannya senang, tapi begitu mudah dibuat. Speaker dilucutkan dan speaker baru dilantik. Yang pelik itu pada hari itu, selepas speaker itu dilantik, terus dipakaikan dengan jubah, terus dipakaikan dengan songkok dan kata inilah speaker baru Dewan Undangan Negeri Perak. Kesian, apabila dia sudah dilantik, tak ada kerusi untuk duduk. Sebab saya masih duduk di kerusi speaker. Mana ada speaker selepas lantik tak ada tempat untuk duduk. Dan orang ini pun tak pakai otak, dia pergi cari tempat untuk duduk. Depan saya ada tempat duduk untuk setiausaha Dewan Undangan Negeri. Dia nak pergi duduk di tempat itu.
ahli-ahli berhormat daripada Pakatan Rakyat datang halau dia daripada tempat itu. Dia pun lari. Dia lari pergi cari tempat lain untuk cari mic di tempat lain. Bila dia pergi cari tempat lain, di sana pun Pakatan Rakyat, ahli-ahli berhormat daripada Pakatan Rakyat pergi menghalau dia. Dia lari lagi, berlari-lari dalam dewan. Speaker berlari-lari dalam dewan. Tak pernah berlaku macam ini. Speaker patut duduk, kedudukannya sangat tinggi dalam dewan. Tetapi speaker yang baru tu, speaker haram tu, berlari-lari dalam dewan. Cari tempat untuk duduk dan mengendalikan mesyuarat. Hakim Abdul Aziz Abdul Rahim dalam penghakiman beliau memberikan hujah yang kukuh dan lengkap mengapa Nizar adalah Menteri Besar yang sah. Walau bagaimanapun, Mahkamah Rayuan menolak keputusan tersebut dan sebaliknya mengesahkan Datuk Seri Zamri Kadir sebagai Menteri Besar. Apa yang mengejutkan, panel 3 hakim tersebut tergesa-gesa menyampaikan keputusan mereka hanya selama 5 minit tanpa sebarang hujah bertulis. Kita naik turun mahkamah tak guna. Kalau kita naik turun sampai hari ini, maksudnya kita sama saja kita mencungkil angin saja. Mencangkul angin saja. Tak ada apa. Kita tak akan dapat satu keputusan yang boleh menyelesaikan kemulut politik negeri Perak. Sebab itu, Pakatan Rakyat mendesak supaya Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan. Bukan saja Pakatan Rakyat, malah Suhakam, Majlis Peguam, pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional itu sendiri, daripada Parti Gerakan, daripada Parti MCA, Presiden Senat Dewan Negara sendiri sudah meminta supaya Dewan Negeri Perak dibubarkan. Sudah ramai yang menyarankan supaya Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan. Bukan saja itu, dan lebih penting, rakyat negeri Perak sendiri mahu Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan. 90% daripada rakyat negeri Perak mahukan Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan. Siva Kumar dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu itu menyatakan kekesalan beliau terhadap ketidakseimbangan badan kehakiman yang dilihat menyebelahi Barisan Nasional. Kes-kes yang dibawa oleh Datuk Seri Nizar, kes-kes yang dibawa oleh saya, macam naik kereta api ekspres, cepat-cepat dihabiskan. Apa jadi dengan 2 kes rasuah Jamaluddin dengan Osman? Itu lebih awal. Kes itu lebih awal. Sampai hari ini tak muncul-muncul kes itu. Kenapa? Tapi kes yang difailkan oleh Siva Kumar, kes yang difailkan oleh Datuk Seri Nizar, naik kereta api ekspres, dah habis dah. Satu hari Datuk Seri Nizar jadi MP, besok stay order. Wah, cepat sangat mahkamah boleh berfungsi. Kes Jamaluddin apa jadi? Kes Osman apa jadi? Patut itu diselesaikan dulu. Jangan kata yang ini kes yang ada kena-mengena dengan isu semasa. Kes itu pun ada kena-mengena dengan isu semasa. Itu pun ada kena-mengena dengan krisis negeri Perak. Kenapa kes itu tak selesaikan sampai hari ini? Kenapa diam aja? Speaker itu berkata demikian semasa berucap di hadapan lebih 1,000 penyokong Pakatan Rakyat di Kampung Kubang Hulu Penanti semalam. Beliau berpendapat krisis di Perak hanya boleh diselesaikan dalam masa 1 hari sahaja, iaitu menerusi pilihan raya negeri. Masalah yang berpanjangan di negeri Perak selama lebih 3 bulan ini boleh diselesaikan dalam 1 hari. Bagaimana kita boleh selesaikan dalam 1 hari? Begitu mudah. Bubarkan DUN, kita adakan pilihan raya 1 hari. Pagi pilihan raya, kita semua bersama-sama keluar mengundi sampai pukul 5. Lepas itu kita kira undi. Malam jam 8 atau 9, 10 sudah tahu keputusan. Kita sudah tahu siapa yang menjadi kerajaan, siapa menjadi pembangkang. Keesokan harinya, kerajaan baru boleh memerintah negeri Perak. Begitu mudah. 1 hari saja kita boleh selesaikan masalah negeri Perak. Tak perlu berpanjangan seperti ini. Dan selagi kita tidak membubarkan DUN negeri Perak, masalah ataupun krisis negeri Perak tidak boleh diselesaikan. Sejak 3 bulan yang lalu, Perak mengalami krisis. Satu krisis yang amat dahsyat sekali. Di mana akhirnya sekarang di negeri Perak semuanya ada 2. Kita ada 2 menteri besar, 2 speaker. Kita ada 2 setiausaha Dewan Negeri, kita ada 2 setiausaha Kerajaan Negeri, 2 barisan EXCO. Dewan Undangan Negeri itu sendiri sekarang kita ada 2.
Macam-macam sudah berlaku dalam 3 bulan ini.